Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita ibadat, iaitu masih lagi dalam bab solat. Okey, dan pada hari ini kita akan menyentuh tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Baik, jadi murid-murid boleh buka buku teks buku surat 24 ya. 24 5.5 sunat ab'ad. Baik. Jadi Ustaz bacakan. Okey, awak tak payah ikut, awak cuma perlu tunjuk, dengar dan faham sahaja. Sunat ab'ad ialah sunat yang dikuatkan. Okey, sunat ab'ad ini adalah sunat yang dikuatkan. Andainya terlupa mengerjakannya, maka disunatkan sujud sahwi. Jadi kalau kita terlupa nak mengerjakan ataupun nak melakukan sunat ab'ad ini, okey, perkara-perkara sunat ab'ad, maka kita disunatkan melakukan sujud sahwi. Okey, jadi sunat ab'ad ni adalah sunat yang dikuatkan. Kalau kita tak buat, kita kena buat sujud sahwi. Baik, jadi ini namanya sunat ab'ad. Jadi ada berapa perkara sunat ab'ad? Okey, terdapat 8 perkara sunat ab'ad. Maksudnya dalam solat ada 8 perkara ni termasuk dalam sunat ab'ad. Yang pertama apa dia? Okey, yang pertama adalah duduk tahiyat awal. Okey, yang pertama duduk tahiyat awal. Itu yang pertama. Duduk tahiyat awal tahu kan macam mana? Lepas sujud rakaat yang kedua, kita bangun buat duduk tahiyat awal. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Membaca tahiyat awal. Okey, tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai selawat ke atas Nabi. Itu adalah membaca tahiyat awal. Yang ketiga, selawat dalam tahiyat awal. Selawat dalam tahiyat awal ni bila kita baca Allahumma salli ala Muhammad, itu namanya selawat dalam tahiyat awal. Yang keempat, berdiri ketika membaca doa kunut. Lagi sekali, berdiri ketika membaca doa kunut. Doa kunut ni yang kita baca waktu solat subuh. Hukum dia sunat ab'ad, berdiri. Okey. Yang kelima, membaca doa kunut ketika solat subuh. Okey, membaca doa kunut ketika solat subuh. Yang ni waktu solat subuh kan, sebelum sujud rakaat yang kedua tu ada doa kunut. Jadi doa kunut ni bila kita baca sunat ab'ad ya, sunat yang dikuatkan. Okey, ini yang kelima. Seterusnya, yang keenam adalah membaca doa kunut ketika solat witir bermula malam ke-15 hingga akhir bulan Ramadan. Yang keenam ini membaca doa kunut juga, tetapi bukan waktu solat subuh, tetapi
waktu solat witir malam ke-15 hingga akhir Ramadan. Yang ni kalau siapa yang kalau selalu buat solat tarawih kan, bila dah habis solat tarawih tu, waktu buat solat witir malam yang ke-15, malam yang ke-16 sampailah habis, kena buat doa, kena baca doa kunut. Hukum dia sunat abad. Itu yang ke-6. Yang ke-7, selawat dalam doa kunut. Okey, selawat dalam doa kunut ini, selawatnya nanti kita akan baca kat bawah ini, selawat dalam doa kunut. Dan yang ke-8 adalah selawat ke atas keluarga Nabi pada masa tahiyat akhir. Selawat ke atas keluarga Nabi pun termasuk dalam sunat abad. Jadi ada 8. Okey, ada 8 semua sekali sunat abad. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini semua adalah sunat yang dikuatkan. Maksudnya kalau kita tertinggal ataupun terlupa buat waktu solat, kita kena ganti dengan sujud sahwi. Okey, baik. Jadi dekat sini ada dikongsikan doa kunut. Doa kunut ini doa yang kita akan baca waktu solat subuh ataupun macam Ustaz cakap tadi, waktu solat witir. Okey, jadi jom kita baca sama-sama. Awak semua cuba ikut Ustaz baca ya. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey, baik. Jadi ini adalah bacaan doa kunut pada waktu solat subuh dan juga pada waktu solat witir malam ke-16 hingga malam ke akhir bulan Ramadan. Jadi awak semua doa kunut ni kena hafal tau. Doa kunut ni kena hafal. Walaupun panjang, walaupun susah, tapi awak macam mana pun kena hafal. Okey, jadi yang dekat atas ni tadi sebut selawat dalam doa kunut. Selawat dalam doa kunut ni bermula dekat sini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini namanya selawat dalam doa kunut. Okey, baik. Jadi itu adalah perkara-perkara sunat hayat. Kalau tak buat, tertinggal ataupun terlupa, kena buat sujud sahwi. Okey, sujud sahwi tu nanti kita akan belajar apa dia sujud sahwi. Okey, seterusnya adalah yang kedua, sunat hayat. Okey,
Sunat hayat. Sunat hayat ni pula adalah perkara sunat dalam solat yang sekiranya ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Sunat hayat ni lawan bagi sunat abad tadi. Tapi yang ni sunat hayat insya-Allah kita akan sambung dalam video yang akan datang. Okey. Jadi hari ini cukup kita belajar tentang sunat abad saja dulu. Ustaz harap semua belajar faham tentang sunat abad, iaitu sunat yang dikuatkan. Kalau kita tertinggal, maka kita kena buat sujud sahwi. Baik, itu saja daripada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.